Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sempat kita bertemu untuk kelas kali ini. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf lah sebab atas kelewatan kelas ini sebab minggu lepas memang kita tak boleh buat lagi real time sebab saya daripada pagi sampailah tengah hari memang non-stop uruskan buku teks buku teks adik-adik awak yang baru masuk. Okey. Okey, jika minggu lepas kita dah tahu apa dia tindak balas redox. Kita dah kenal pasti yang mana satu mengalami tindak balas pengoksidaan penurunan dan siapa dia ejen pengoksidaan, ejen penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, tapi kali ini, minggu ini kita akan bincangkan bagaimanakah proses pengoksidaan dan penurunan dapat dikenal pasti dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, kalau tak ada oksigen lah ni just in case tiada oksigen, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Okey. Okey, di sini ada definisi dia lah. Definisi tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, kita katakan pengoksidaan berlaku apabila bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Okey. Kalau minggu lepas pengoksidaan tu apabila bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Tapi ni dia terbalik lah. Dia sebaliknya kehilangan hidrogen. Okey, tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen. Okey, penurunan tambah hidrogen, pengoksidaan buang ataupun hilang hidrogen. So di sini kita nak tengok apakah contoh tindak balas yang kita boleh tengok yang kita boleh tengok. Okey. Contoh tindak balas pengoksidaan penurunan lah dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, di sini okey, contoh tindak balas okey. Okey, sorry ada kesilapan teknikal sikit. Okey, contoh tindak balasnya adalah tindak balas gas hidrogen sulfida dan juga gas klorin. Okey, H2S dan juga Cl2. Okey, dekat sini kita tak nampak satu pun kelibat oksigen. Okey, bagaimanakah kita nak menilai sama ada ataupun yang mana satu pengoksidaan, yang mana satu penurunan. Okey, kita tengok Okey, hidrogen sulfida asalnya begini. Okey. Okey, bahan tindak balas dia H2S tapi at the end of the process dia akan jadi sulfur. Daripada hidrogen sulfida, okey, di akhir tindak balas dia akan menjadi sulfur saja, tinggal sulfur, H dah tak ada. So daripada definisi tadi kita boleh katakan bahawa hidrogen sulfida mengalami pengoksidaan. Kenapa? Sebab hidrogen sulfida kehilangan hidrogen. Menjadi apa? Menjadi sulfur. Okey. Manakala klorin, gas klorin asalnya Cl2. At the end of the process dia menjadi HCl. Maksudnya asalnya tadi H, akhirnya ada H. Kita katakan dia mengalami penurunan. Kenapa? Sebab dia mengalami penambahan hidrogen. Okey, ni persamaan ni awak seimbangkan lah macam biasa kita tulis, kita seimbangkan. Okey, minggu lepas juga kita dah belajar jika ada proses pengoksidaan penurunan pasti ada ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Okey, siapa ejen pengoksidaan, siapa ejen penurunan? Okey, di sini ejen pengoksidaan adalah klorin. Kenapa kita katakan klorin adalah ejen pengoksidaan? Sebab klorin ni telah berjaya mengoksidakan hidrogen sulfida.
dia telah berjaya membuatkan hidrogen sulfida ni, dia oksidakan menjadi sulfur. Dia telah berjaya membuatkan hidrogen sulfida kehilangan hidrogen. Okay, so kita katakan dialah agennya, dialah penyebabnya yang menyebabkan hidrogen sulfida kehilangan hidrogen. Okay, siapa pula agen penurunan? Agen penurunan ialah hidrogen sulfida, H2S. Kenapa? Sebab hidrogen sulfida ni telah berjaya membuatkan Cl2 ni mengalami penurunan ataupun hidrogen sulfida telah menurunkan gas klorin secara supplying hidrogen dengan cara membekalkan hidrogen kepada klorin. Okay. So ayat ni memang ayat yang awak akan gunakan jika melibatkan soalan yang melibatkan penerangan. Terangkan mengapa benda itu adalah ejen pengoksidaan. Terangkan mengapa sekian-sekian benda ini adalah ejen penurunan. So jawapannya kerana telah mengoksidakan kerana telah menurunkan Okay, ini ayat yang awak boleh gunakan lah. Ayat paling mudah dan paling simple yang mudah difahami yang awak boleh gunakan jika sebarang soalan itu memerlukan penerangan. Okay. Okay, ni aktiviti 1B awak kena buat lah. Salin dalam buku log panjang. Sambung latihan minggu lepas. Okay. So lepas ni kita akan sambung pula bagaimana untuk menentukan dan menilai tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron Kalau tadi kita sinilah saya nak buat sedikit catatan lah. Okey, saya nak buat sedikit catatan. Warna. Okey, kita ada di sini tindak balas. Tebal sangatlah tak suka. Kita ada di sini tindak balas pengoksidaan. Kita ada tindak balas penurunan. Okey. Ini bahan Okey, kita dah bincangkan oksigen, kita dah bincangkan dari segi tambah tolak hidrogen. Sekarang kita nak tengok dari segi elektron pula Kalau oksigen, pengoksidaan okey ni, pengoksidaan saya memang biasa kita gunakan simbol ni lah, pengoksidaan. Okey. Oksigen, pengoksidaan mengalami penambahan oksigen, ini penurunan. Hidrogen mengalami kehilangan pertambahan. Okey, tapi dari segi elektron pula, okey, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan elektron. Okey, pengoksidaan kehilangan, penurunan penambahan. So, kat sinilah kesimpulan kita dari segi tambah tolak hidrogen, tambah tolak oksigen. Okey, dari segi pemindahan elektron. Okey, kita tengoklah. Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu tindak balas kehilangan elektron, manakala penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami ataupun menerima elektron. Okey. Okey, kita tengok. Allah. Okey Ini setengah persamaan untuk tindak balas pengoksidaan. Okey, logam oksigen, logam magnesium tadi. Okey, dia akan mendermakan atau melepaskan 2 elektron di sini dan menghasilkan magnesium, ion magnesium, Mg2+. Kenapa di sini dilepaskan 2 elektron? Sebab magnesium membawa charge sebanyak 2 positif. Sebab tu dia perlu lepaskan 2, barulah dia jadi 2 positif. Dia perlu melepaskan 2 elektron, barulah dia menjadi 2 positif. Okey, sama juga
Gas oksigen ni asalnya tak ada sebarang cas. Gas oksigen dia berada wujud dalam bentuk molekul. Okey. Dia menerima 4 elektron dan gas oksigen ini akan ditukarkan menjadi ion oksida. Kenapa 4 elektron? Sebab di sini ada 2 ion oksida. 2 negatif 4. So di sini tambah 4 elektron. Okey. Kat sinilah bahan yang dioksidakan. Magnesium kehilangan elektron ni. Dia derma. Bahasa mudahnya derma. Okay. Dia buang 2 elektron. Okay. Yang ni tambah. Mg kosong, tak ada cas, casnya kosong, tiba-tiba tambah 2. Buang 2. Daripada kosong, dia buang 2 elektron, dia menjadi bertambah positif lah. Okay. Okey, sama juga macam tadi, siapa yang mengalami pengoksidaan dia adalah ejen penurunan, siapa yang mengalami penurunan dia adalah ejen pengoksidaan. Kita tengok sini lah. Kenapa atom magnesium mengalami pengoksidaan? Sebab atom magnesium kehilangan elektron dia kehilangan elektron. Ini bahasa-bahasa yang awak kena gunakan ni nanti kalau nak jawab soalan menerima elektron. Kenapa gas oksigen mengalami penurunan? Kerana oksigen menerima elektron. Kenapa oksigen adalah ejen penurunan, ejen pengoksidaan? Kerana oksigen adalah penerima elektron. Okay, dia penerima elektron. Okey, manakala magnesium adalah penderma. Dia jadi supplier. Magnesium ni supplier elektron. Okey, so dia adalah ejen penurunan. Manakala oksigen ni dia adalah yang membekalkan. Dia ni yang demand elektron. Dia ni yang terima elektron. So dia adalah ejen pengoksidaan. Dia yang menyebabkan magnesium ni kehilangan elektron. So dia yang terima. So yang kehilangan ni mengalami pengoksidaan tetapi dia ejen penurunan. Sebab apa ejen penurunan? Sebab dia adalah penderma. Ini sebab apa dia ejen pengoksidaan? Sebab dia adalah penerima elektron. Okey. Yang ni mudah sebenarnya, sangat mudah. Jangan pening-peningkan kepala ya. Okey, ada masalah boleh tanya saya. Okey, dekat sini adalah satu contoh aktiviti makmal lah. Okey, kita nak bincang. Sini ini adalah larutan ferrum 2 sulfat. Ini larutan kalium manganat 7. Okey. Ferrum 2 sulfat warna dia hijau pucat Manakala kalium manganat 7 warna dia warna purple. Okey, di sini apa yang berlaku? Okey, ion ferrum 2, kalau kita katakan, kalau kita nampak sebatian ion di sini, maka kita terus kena bayangkan bahawa dalam sebatian ion tu ada ion-ion yang bebas bergerak lah. Macam ni contohnya ion ferrum membebaskan elektron. Okey, untuk menjadi ferrum 3. Ferrum 2, okey, lepaskan 1 elektron. Okey, akan menjadi ferrum 3. Dia buang 1 elektron, so dia bertambah 1 positif. Dan ferrum ni pun bertukar statusnya daripada ferrum 2 kepada ferrum 3. Ferrum 2 dengan ferrum 3 adalah dua bahan yang berbeza. Ferrum 2 dari segi warna pun berbeza. Ferrum 2 warna dia hijau, hijau pucat. Manakala ferrum 3 warna dia warna perang. Warna perang. Okay. So, dekat sini dia membebaskan elektron. So ni adalah ejen penurunan lah. Dia mengalami pengoksidaan tapi dia ejen penurunan. Manakala larutan kalium manganat di sini, ion manganat 7, MnO 4 negatif menerima elektron. Ya.
untuk menjadi ion mangan 2 Mn2 positif. Persamaan ni saya cakap betul-betul ni. Awak memang kena biasakan diri menulis persamaan ni. Tulislah di mana-mana nota kecil ataupun sticky note ke apa ke. Awak biasakan tulis ion tindak balas penurunan larutan kalium manganat 7 ni MnO4 negatif ni. Dia ambil satu ion je. Ini pun dia ambil satu ion saja, dia tak sentuh pun sulfit Yang ni dia tak sentuh pun kalium ni, potasium ni. Ini dia ambil ion negatifnya saja, MnO4 negatif, larutan yang berwarna ungu. Yang menyebabkan satu larutan ni berwarna ungu. Okey, kat sini tengok tambah 8 hidrogen dalam dia menerima hidrogen. Dia tambah pula elektron maka dia ni memang sah lah. Ni mengalami penurunan, tindak balas penurunan, tetapi dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, MnO4 negatif tambah 8 hidrogen. Okey, dan menerima 5 elektron menghasilkan Mn2 positif. Mn2 positif. So H nanti bertindak balas dengan O akan menghasilkan air lah di sini. So MnO4 negatif tambah 8H plus tambah 5E menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Okey, bila dah menjadi ion mangan ni, dia automatik larutan tu dah jadi tidak berwarna. At the end of the process, dia daripada larutan yang berwarna ungu tadi, dia dah menjadi tidak berwarna. Sebab apa? Yang memberikan warna ungu ni adalah ion manganat manganat 7 ni. Okey, persamaan ni, macam saya cakap tadi lah, awak kena biasakan diri menulis persamaan setengah ni. Okey, menulis persamaan ion ya. Okey, biasakan diri awak menulis persamaan ion ni. Okey. Tahukah anda cara untuk menulis setengah persamaan larutan ferrum 2 sulfat dan setengah persamaan larutan kalium manganat 7 berasid? Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.3. Inilah dia setengah persamaan dia. Ini setengah persamaan larutan ferrum 2 sulfat. Ini setengah persamaan untuk larutan kalium manganat 7. Okey, ni kat sini. Ni dia terangkan step by step tau macam mana nak tulis persamaan setengahnya. Yang pertama, tuliskan bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey. Okey, bahan tindak balas, hasil tindak balas. Fe2 bahan, Fe3 hasil. Tambahkan elektron pada bahagian charge positif yang lebih banyak supaya jumlah charge seimbang. Okey, apa maksudnya kat sini? Kat sini 2 positif, kat sini 3 positif. Macam mana kita nak seimbangkan yang 3 positif? Kita kenalah letak kat sini 1 elektron. Okey. Kat sini Fe charge, jumlah charge-nya positif 2. Di sini. Dan dekat sini jumlah charge-nya positif 3. Tapi macam mana kita nak seimbangkan? Kita kena tolak 1. Sebab tu kita kena tambahkan 1 elektron kat sini. Itulah cara dia sebenarnya. Kat sini 3. Kita nak seimbangkan charge supaya kiri dan kanan ni seimbang. So kita kena tambah 1 elektron supaya charge-nya menjadi positif 2 secara logiknya lah. Tapi dia positif 3 sebenarnya. Tapi kenapa kita kena letakkan elektron kat sini? Okey, supaya secara kimianya, secara persamaannya dia seimbang lah. Okey, itu je sebenarnya Okey, ni menulis setengah persamaan pengoksidaan Dia kehilangan elektron. Okey, macam mana kita nak tulis setengah persamaan penurunan pula? Okey. Tuliskan tindak balas, bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Bahan tindak balasnya MnO4 negatif, H plus, tambah H plus Okey, menghasilkan Mn2 plus. Okey, sebab tu saya nak suruh awak hafal lah. Kalau rasa macam tak boleh sangat, memang kita kena hafal. Tulis lalu MnO4 negatif, okey, tambah H plus menghasilkan Mn2 positif. Mn2 plus. Ni warna ungu, H plus ni kat dalam berasid.
Bila dia jadi Mn2 plus dah bertukar menjadi Mn2 plus, dia tidak berwarna. Seimbangkan bilangan atom setiap unsur. Maksudnya kat sini. Okey, dalam keadaan berasid, tindak balas menghasilkan air. MnO4 negatif. Okey, menghasilkan tambah 8H plus menghasilkan Mn2 plus dan juga air. Okey, mana dapat 4 ni? Awak kena seimbangkanlah 8 semua ni. Awak tak perlu hafal sebenarnya 8 dengan 4 ni. Yang awak perlu hafal, yang awak perlu ingat adalah apa bahan tindak balas, apa bahan yang kat sebelah kiri, apa bahan yang kat sebelah kanan ni, apa bahan dan apa hasilnya. Okey, dari segi 8, 4 ni semua awak boleh seimbangkan kemudian. Kalau awak cakap seimbangkan, awak boleh seimbangkan kemudian Hitung jumlah cas bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey, cas. Sini negatif 1, positif 8. Ni positif 2, kosong. Kat sini positif 7, kat sini 5. So dia tak seimbang. Kat sini 7, kat sini 2. So macam mana nak jadikan dekat sini 2 juga? Okey. Dia kena ikut yang kecil lah. Macam tadi kan dekat sini 2, kat sini 3. Dia kena ikut 2. So kat sebelah sini kena tambah 1 elektron. Kat sini jumlah casnya ni 2. Ni negatif 1 tambah 8. Kenapa negatif 1? Sebab depan ni tak ada siapa-siapa. 1 kan? 1 darab negatif 1 sama dengan negatif 1. 8 darab positif 1 sama dengan positif 8. Manakala limit elektron ni 5 lah, negatif 5. Dia membawa cas 5 negatif. Okey, kita hitung jumlah cas. Negatif 1 tambah 8 tambah tolak 5 sama dengan positif 2. Sedangkan yang ni saya ter-advance pula. Yang ni positif 7. Sebab itulah kita kena tambahkan limit elektron kat sini. Okey, limit elektron kat sini. Sebab apa nak seimbangkan? Supaya 7 ni dia boleh jadi 2 juga. So kita kena matikan 5 positif tadi dengan menambahkan 5 elektron. Okey, so sebab itulah kita kena tuliskan macam ni. MnO4 negatif tambah 8H plus tambah 5E. Menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Okey, 5 elektron ni membawa cas banyak negatif 5. So kat sini negatif 1 tambah 8 tolak 5 sama dengan 2. Samalah cas kat sini So inilah sebenarnya cara ataupun kaedah nak tulis setengah persamaan. Tapi the most important is awak tahu bahan dengan hasil. Okay, macam ni. Fe akhirnya dia nak jadi Fe3+. Macam ni MnO4 negatif tambah H plus dia akan jadi Mn2+. Ini awak kena tahu. Okey. Ini awak kena tahu. Okey. So kita pergi kepada sebelah. So setengah persamaan Setengah persamaan untuk proses pengoksidaan, setengah persamaan untuk proses penurunan. So kalau kita tengok kat sini, dalam kiri dan di atas dan di bawah, bilangan elektronnya tak sama. 1, 5, satu lagi cuma 1. So kat sini kita kena seimbangkan. Darabkan dengan 5 juga. Bila darabkan dengan 5, semua jadi 5 Fe2, 5 Fe3 tambah 5E. Barulah sama. Bila sama, kita matikan elektron sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, dapatlah persamaan ion. Kita katakan ni persamaan ion. Persamaan ion ni kita dapat dari mana? Persamaan ion ni kita dapat daripada persamaan setengah. Kita gabungkan dua persamaan setengah. Kita dah buat tadi step by step macam mana nak tulis persamaan setengah. Ini awak ni mohon, saya sangat saya merayu awak hafal ni. Okay, persamaan setengah untuk ion manganate. Persamaan setengah untuk ferrum saya rasa tak ada masalah lah. Untuk gas oksigen. Okey, persamaan setengah. Untuk apa lagi? Yang persamaan setengah untuk ion hydroxide. Itu antara persamaan setengah yang memang kena sentiasa di hujung jari Okey, nanti naik sekolah saya akan buat quiz Bila kita dah boleh bersemuka saya akan buat quiz. Okey, awak kena hafal. Okey. Ini cara nak tulis persamaan setengah. Jadi bila kita dah dapat persamaan setengah yang seimbang seperti ini,
kita dah adjust lah elektron di sebelah kiri dan kanan. Okey, maka kita kena bandingkan dua elektron yang masing-masing ada ni. 1, 5, 1, 1. Jadi tak sama. Bila tak sama, kita kena darabkan semua. Okey, dah darabkan. Kita buat kiri. Kita masukkan yang sebelah kiri ni semua. Kita tuliskan semula semua yang di sebelah kiri. Dan kita tuliskan semula semua yang di sebelah kanan. Okey, itulah kaedahnya. Kita dapatlah awak ini. Okey, dan ini. Sebelum tu samakan dulu bilangan elektron ni. Samakan dulu bilangan elektron. Okey, lepas tu awak gabungkan semua yang di sebelah kanan, kiri menjadi ini. Dan gabungkan semua yang di sebelah kanan menjadi ini. Okey, maka dapatlah awak. Okey. 5Fe 2 positif tambah MnO4 negatif tambah 8H plus tambah 5E menghasilkan 5Fe3 tambah 5E tambah Mn2 plus tambah MH2O. So now apa yang awak kena buat adalah matikan elektron dengan elektron. Akhirnya dapatlah persamaan ion. Ini kita panggil sebagai persamaan ion. Okay? Okay, kita tengok setengah. Okay, ini adalah antara contoh. Contoh ejen pengoksidaan, contoh ejen penurunan. Bagaimanakah persamaan setengah? Okey, ni persamaan setengah ni. You have to be very familiar with this half equation. Okay, dia. Okey, awak kena biasakan diri awak. Macam mana nak tulis persamaan setengah untuk ion manganate ni? Okey, begini cikgu. Okey, macam mana nak tulis persamaan setengah untuk ion dichromate? Okey, begini cikgu. Okey. Klorin ni biasalah. Okey, tapi biasa-biasa pun kalau awak tak pernah praktis, tak pernah tulis, tak boleh. Ya, tak boleh. Awak, you have to be very familiar sama ada awak hafal atau awak macam mana, dan awak kena tulis, you have to write a lot. Okey. Ini contoh ejen penurunan dan cara-cara untuk menulis persamaan setengahnya. Tengok ni. Okey. Ini semua awak kena biasakan diri dan fahamkan. Tulis mula. Okey, jangan takut. Jangan tenung saja. Jangan tenung. Alamak, pening. Tenung maka keluarlah bintang, bulan, semua sebagainya. Tapi jangan tenung. Tolong, saya mohon awak cuba tulis semula. Okey, tulis semula persamaan yang penuh semua ni. Kemudian, tulis semula dia punya yang tak ada elektron ni. Kemudian cuba seimbangkan macam step by step yang dia bagi tadi ya. Okey. Okey, saya rasa untuk yang ini untuk kelas hari Isnin Okey, saya stop sampai sini je lah. Nanti saya akan sambung untuk kelas hari Rabu. Sama jugalah menilai pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey. Okey, untuk hari ni kita stop sampai elektron dahulu. Okey. Hari ni pun kita dah belajar banyak kan? Penambahan pengurangan tindak balas redox dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen, tindak balas redox dari segi pemindahan elektron So kita akan sambung kelas kita pada masa yang akan datang, pada masa lain lah. Okay, saya harap awak dapat buat dulu, fahamkan dulu. Ini nanti kita akan ada latihan kemudian saya akan berikan latihan kemudian. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sampai jumpa lagi Kita akan jumpa lagi dalam masa yang terdekat.